Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Ad-Durrus Samin, sehinggalah perkataan dia, ketahui olehmu, ketahui olehmu, muka surat 5 dah. Ketahui olehmu, maka adalah manusia itu beberapa pangkat pada iman itu. Ada kalanya dengan taklid, ada kalanya arif. Katanya Syekh Daud Al-Fatani, kata manusia itu ada beberapa pangkat, ada beberapa peringkat, ada beberapa darjat. Di dalam bab iman itu ada banyak peringkat. Ada orang iman ilmu, ada orang iman yakin, ada orang iman ainul yakin, ada orang iman hakul yakin, ada orang iman taklid, ada orang arif. Banyak peringkat-peringkat manusia di dalam beriman ni. Maka katanya Syekh Daud, ada kalanya taklid. Taklid ni ikut pendapat orang dengan tidak ada dalil. Percaya betul-betul, pegang sungguh-sungguh, tetapi apabila nak tanya dalil, tak boleh buat mari dalil. Maka apa hukum orang taklid? Dalam kitab Syarah Jauharah Tauhid, Imam Bajuri wak mari ni pendapat ulama mengenai orang taklid. Hak muktamadnya iaitu orang taklid ini iman dia sah, yakni dihukum ke dia itu beriman, tetapi berdosa dia kerana dia cuai di dalam nak belajar ilmu. Tidak endahnya dia, tidak prihatin, tidak cakna dia dalam nak belajar ilmu mengenai iman dia, berdosa dia. Hukum dia beriman, ya. Hukum dia beriman sebab dia pegang kuat dah, jazah kemah dah, tetapi tak boleh buat mari dalil. Hak ni taklid hukum dia. Maka taklid lagu ni, taklid jazam dipanggil, hukum dia sah, iman, tetapi berdosa. Manakala taklid ghaira jazim, taklid tidak pegang kemah, dah lah tak boleh buat mari dalil, pegang pun tak berapa nak kemah. Hak ni sepakat ulama kata jadi kafir, tak ada khilaf ulama. Nah, dosa bagi orang yang ada kemampuan untuk belajar. Bagi orang yang sindrom Down, Down syndrome kau gapo dia, orang jenis tak cerdik kau gapo dia, maka tak boleh mengaji tak apa. Manakala orang hok ada otak,
Tuhan wi akal kepada dia, dunia boleh kena, matematik boleh kena, agama boleh kena, tiba-tiba malah mengaji, maka hukum dia berdosa. Ada kalanya arif. Ada kalanya arif. Arif ni apa dia? Orang yang kenal Tuhan dengan dalil. Makrifat dipanggil. Maka orang arif pula ada dua bahagian pula. Katanya Syekh Daud kata. Bukan sebahagian orang arif. Orang arif ni dia sah iman dia dan tidak berdosa. Ni panggil orang arif. Kerana apa? Kerana dia boleh buat mari dalil. Apa yang ia percaya itu dia boleh buat mari dalil. Maka dia tidak berdosa. Maka orang taklid itu iaitu iktikad yang jazam. Jazim molek kemah molek. Lagi muafakat bagi hak yang keluar daripada hatinya, lagi membenarkan dia barang yang dikhabarkan dia dengan ketiadaan dalil. Semua dia beriman belaka, beriman bab hak Nabi cerita, semua dia beriman belaka, tetapi apabila tanya dalil tak boleh buat mari dalil. Hak ni iman orang-orang awam. Macam pok kita ni orang awam ni tak boleh buat mari dalil, maka iman dia sah. Sebab itulah semaya dia pun sah. Sebab iman dia sah. Dia semaya sah. Sekalipun tak boleh nak kecek bab tauhid, tak reti bahas bab sifat 20, tetapi iman dia tu ada. Kita tanya, makcik percaya Tuhan ada? Ya. Cutera makcik kira kata sifat 20, tak boleh. Lepas tu lagu mana? Dalil dia tak tahu. Tuhan ni kuasa tak? Kuasa. Ya ikut lagu tu. Pergi ke mahkamah. Lah. Pas lagu mana email lagu tu? Sah, tak ada masalah apa. Tetapi hukum dia berdosa. Orang lagu ni berdosa kerana dia malah belajar. Malah belajar benda hak fardu ain. Tapi email dia sah. Ulama kata. Ada ulama kata orang lagu ni email dia tidak sah. Sebab apa? Pas dia beri email lagu mana belajar dok, faham dok, tiba-tiba pegang ke apa? Pegang ni benda hak kita tahu, hak kita belajar ni tiba-tiba tak tahu nak pegang ke apa dia. Maka ada ulama kata orang yang tidak ada dalil, tidak ada hujah dalam bab iman, hukum dia tidak sah. Sebab dia tak ada apa dia tak tahu apa dia, dalil pun apa dia tak tahu. Sudah nyanyi lagu ni. Lo dalil tak boleh apa bukti kata Tuhan tu kuasa. Tak tahu. Amo pergi kemah dah. Nama tapi tak boleh buat mari. Jadi masalah ulama kata. Ada ulama kata tidak sah iman. Maka kita kena bersungguhlah belajar ilmu tauhid ni supaya terlepas daripada dosa tak belajar ilmu tauhid. Iman sah dah ulama kata, tapi dosa tak lepas lagi. Sebab benda lain kita boleh belajar, kena Tuhan tak usah belajar. Dan burhan, tidak ada dalil dan burhan. Burhan ni sama dalil berlaku. Burhanun satu tanda, satu dalil. Jamak dia barohin. Ada kitab mata umum barohin. Jamak daripada kalimah burhan. Burhan ni dalil, barohin dalil. Maka yang arif itu orang arif pula. Saat ni orang taklid. Kena belajar biar kita lepas daripada peringkat orang iman taklid supaya tidak berdosa. Lagu mana pula orang arif dia kata? Arif itu ada kala iktikadnya itu jazim. Lagi muafakat dengan barang yang pada Allah. Betul molek dia pergi kemah. Serta dengan dalil dan burhan jua. Ni ada dalil, ada bukti kata Tuhan tu sebagai Tuhan, boleh buat mari hujah. Kata Tuhan kuasa, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, boleh buat mari hujah belaka. Orang ni arif. Ya, arif. Inilah pada kebanyakan ahlu zahir. Katanya Syekh Daud kata,
ahli zahir setakat ni saja. Dia boleh buat mari hujah, boleh buat mari dalil, maka dia pun berimeh pegang kemah keming kerana dia tengok dalil Al-Quran, dalil hadis kata lagu tu. Hak ni dipanggil ahlu mutakallimin. Ulama-ulama alim di dalam ilmu mutakallimi, ilmu usuluddin. Alim. Arif, ya, arif peringkat zahir baru. Ahli zahir dipanggil. Ini Syekh Daud bagi dah. Bukan ambo bahagi lagu ni. Syekh Daud je bagi. Ada orang tak puas hati. Oh, sedap kata ambo ahli zahir. Demo tu ahli hakikat. Demo ahli batin semacam. Oh, ambo ni zahir apa cerita. Dah Syekh Daud kata lagu ni. Kalau kita percaya kepada sesuatu kerana dalil dan hujah tengok tapi kita tak yakin, kita tak pernah merasai benda lagu tu, maka hak ni zahir baru. Dia mau percaya Tuhan ada. Ya, dalil dia ni langit bumi ni. Dia mau pernah rasa ke Tuhan tu ada. Oh tak pernah rasa lagi tapi yang mau percaya. Rasa lain, percaya lain. Ni iktikad lagu ni, orang ni dapat masuk syurga kekal selama-lamanya. Tetapi dia tidak dapat syurga makrifat dipanggil. Syurga hak sebenar-benar yang dirasakan oleh orang arif billah. Nah. Dan ada kalanya, ni bahagi orang arif ni ada dua. Pertama ahli zahir yang percaya kepada dalil Al-Quran dan hadis, maka orang ni masuk syurga. Insya-Allah masuk syurga. Ahlu sunnah wal jamaah. Nah. Ada kalanya hak ni jenis yang kedua, ahlu sunnah wal jamaah. Ada kalanya iktikadnya itu jazam lagi mutabikung dengan hak. Betul dengan hak sama dengan hak yang sebenarnya. Lagi mustaqirrun. Nama kemah molek, kejak molek. Dengan didapatnya dengan wujdan. Mari mana perasaan kemah tu? Mari daripada wujdan, bukan dalil. Saat ni burhan dalil ni. Manakala ada satu golongan manusia beriman dengan Tuhan bukan dengan dalil tetapi dengan wujdan. Apa maksud wujdan? Satu perasaan yang dicampur ke dalam hati. Perasaan Tuhan tu ada. Perasaan Tuhan tu duduk dengar perkataan kita. Perasaan Tuhan duduk lihat kita. Bukan jadi pegangan dah, jadi rasa. Terasa-rasa Tuhan tu ada. Terasa-rasa Tuhan duduk lihat kita. Terasa-terasa nah kuasa Tuhan. Allah hamba terasa sungguh kuasa dia. Terasa lain. Iktikad ni pegang. Supaya kita pegang kata tomie tu sedap. Dalil tomie tu sedap. Tahu 10 orang dah mari royak kat hamba tomie tu sedap. Patu orang semua duk puji belaka tomie dia sedap. Yakinnya hamba pegang lagu tu lah tomie tu sedap. Pernah rasa kau dak tomie tu sedap? Tak pernah rasa. Maka orang lagu ni alhamdulillah dah sebab dia yakin tomie tu sedap. Kedua, ada orang tak pernah dengar orang sebut tomie tu sedap. Dia pergi makan sendiri, perutnya pergi makan. Oh, sedapnya. Maka dia tak percaya kepada dalil orang lain. Dia rasa sendiri dah. Apabila kita rasa, maka tak perlu dah orang sebut sedap kalau hangpa faham dah apa dia tu. Dan mau tak sebut pun hangpa tahu dah. Maka ada orang arif ini dia rasa dah iktikad dia. Apabila dia rasa, maka kalau tak ada Quran, kalau tak ada hadis pun dia percaya Tuhan tu kuasa, Tuhan boleh mendengar. Sebab apa? Saya terasa sungguh. Tuhan ni kuasa sungguh. Nah, kadang-kadang kita jarang-jarang mari juga perasaan lagu ni. Musim-musim terparuk. Aksiden ko, time kita ada berlaku musibah, tiba-tiba Tuhan tunjuk kudrat dia. Nah, kadang-kadang ada orang jatuh dalam laut, jatuh dalam sungai, aksiden bom jatuh dalam sungai. Tak lemah dia. Air tak boleh masuk dekat dengan dia. Maka dia terasa, oh, lagu ke mana? Tuhan nak tunjuk kudrat dia. Kadang-kadang benda ini lebih kita yakin berbanding dengan dalil hak sebelah luar. Dengar kata orang, dengar daripada Quran, dengar daripada hadis. Kita pergi dah, kemah dah. Tetapi kalau kita rasa sendiri, hak ni dalil diri kita sendiri dah merasai dalil dia.
Maka pada masa tu kalau Quran tak ada, hadis tak ada pun, maka kita pun yakin Tuhan ni kuasa, Tuhan mendengar, Tuhan melihat dan sebagainya. Kenapa? Kerana saya sudah merasai. Maka rasa itu juga jadi dalil. Jadi dalil untuk kuatnya iman seseorang itu. Maka rasa itulah yang paling betul, yang paling tepat di dalam bab ilmu akidah, berbanding dengan dalil hujah yang luar Al-Quran dan hadis. Katanya Syekh Daud, orang arif ni ada dua. Pertama, dia pegang kemah keming kejak kerana Al-Quran dan hadis, maka hak tu arif billah, masuk syurga. Kedua, orang kena kemah keming kejak kerana dia merasai sendiri, maka orang ni dipanggil arif billah. Nah, dengan ketiadaan berkehendak kepada dalil, tak perlu kepada dalil dah, mungkin dia rasa dah, maka rasa itu juga masuk dalam kategori dalil. Sebab tu dipanggil arif. Dan burhan, tak perlu dalil dan tanda, tak perlu dah. Saya rasa sendiri dah. Saya rasa sungguh Tuhan duk tengok saya. Saya rasa sungguh Tuhan duduk dengar perkataan saya. Sebab tu saya duk bersebut molek-molek. Sebab tu orang arif billah ni dia kecek lagu lain dah. Dia kecek sebab dia tahu, Tuhan tahu. Dia sebut so-so perkataan. Ada ulama tu selawat tu. Kita selawat sallallahu alaihi Muhammad dia. Dia sebut sallallahu alaihi Muhammad. Baca comel, kita kata apa ya ni setiap kali baca sallallahu. Apa yang baca lagu tu? Tak nak pergi dengar Tuhan, Tuhan dengar ni kan? Nak pergi biasa tak habis ring gitu. No, kita ni rasa macam Tuhan tak berapa nak dengar kau kali, baca tak berapa nak sungguh. Tapi kalau orang yang rasa sungguh Tuhan dengar, maka dia akan baca molek, zikir-zikir, wirid-wirid dia, percakapan dia tiap-tiap hari, moga Tuhan tak dengar, maka dia nak suruh Tuhan dengar hak comel saja daripada diri dia. Orang hak berasa Tuhan duduk lihat dia tiap-tiap hari, maka dia nak suruh Tuhan tengok hak benda comel saja daripada diri dia. Tak boleh nak sembunyi. Cara dia nak beri sedekah, bui tu nak suruh Tuhan tengok ni. Bui Allah SWT. Salah lagu lain dah. Sebab apa? Tuhan tengok ni. Bukan Tuhan tak tengok. Maka orang lagu tu hidup dia lagu lain dah. Tu orang yang merasai kewujudan Allah Ta'ala, merasai sifat-sifat Allah Ta'ala, maka inilah iman ahlul khawas. Orang istimewa dalam bab iman, orang yang sudah merasai apa yang ia pegang. Selama kini kita dok pegang tapi tak pernah merasainya, alhamdulillah, hak ni orang syurga dah, ahli syurga dah. Manakala orang yang rasa tu dipanggil orang istimewa. Dua-dua kumpulan ni duduk dalam syurga, tetapi hak ni rasa zahir saja. Ahli khawas, orang istimewa, rasa lain. Supaya kita ni musim raya contohnya, kita pun teringat rumah hak klik kapung. Ajak saing kita klik kapung kita. Klik kapung. Klik tu gak kita pun pergi masuk dalam rumah. Orang tua tak ada dah. Kita pun duduk atas kursi. Orang tua kita. Saing kita duduk atas kursi juga. Kita rasa lain. Zahir belakang maka masuk atas kursi belakang. Buka pintu, Allah teringatnya kok cekwa kita. Buka saji, Allah teringatnya ke dia. Ni orang arif billah. Duduk dalam syurga lagu tu. Orang ahli zahir, masuk syurga juga, tak sudah bimbang lah. Bukan kata masuk neraka, masuk syurga belakang. Tetapi zahir lah. Zahir lah. Sedap juga kursi, sedap kursi. Tapi supaya kau ada orang cekwa dia. Dia kenal tuan punya kursi tu siapa dia, maka dia rasa lagu lain. Maka dia kadang-kadang dia rasa dah syurga sebelum masuk syurga lagi. Kadang-kadang dia rasa dah dunia itu syurga dah sebelum dapat syurga akhirat. Kerana apa? Kerana syurga dia dengan Tuhan. Duduk dengan Tuhan tu syurga dah, maka tak syarat di akhirat. Dunia ni boleh dah, boleh dah. Maka orang arif billah, Al-Quran pun ada sebut syurga ni ada dua.
Syurga ajilah wa syurga ajilah. Syurga akan datang, syurga segera. Siapa dia dapat syurga segera? Orang arif billah dengan perasaan. Maka dia dah rasa-rasa dah syurga sebelum masuk dah syurga. Gapo dia syurga ni? Bidadari ko? Anak bidadari ko? Makan ko? Tidur ko? Gapo dia memang syurga-syurga ni? Syurga tu tenang. Duduk dengan Tuhan. Maka tak syarat masuk dalam syurga. Hak ni rasa-rasa dah syurga. Syurga ajilah dipanggil. Syurga segera. Manakala orang hak nak tunggu syurga di akhirat, beriman secara zahir, insya-Allah masuk syurga. Bila kau rasa akhirat, lah ni tak rasa lagi. Sebab apa? Sebab dia zahir saja. Ya kena masuk dulu baru rasa. Tak masuk tak boleh nak rasa. Hak tu bagi orang ahlu zahir. Kedua-duanya masuk syurga katanya Syekh Daud. Nah. Orang lah ni ahlu sunnah wal jamaah pegang hak zahir saja. Ahlu zauq wal wujud tak masuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Ada juga yang kata lagu tu. Patu sesek ahli zauq ni, sesek sufi ni lagu ni sesek arif billah. Hak ni sesek batiniyah, sesek sesak pula. Apa sesak dah pula kok mana? Syekh Daud kata hak orang ni dua-dua masuk syurga. Bahkan orang ni masuk syurga awal dah pula. Ajilah. Bapa dia lawan sebab dia bukan ahli dia. Dia tidak pernah merasainya. Maka orang yang tidak pernah merasai nikmat makan tomie, nikmat rasa manis, maka dia akan mendustai perasaan itu. Maka tak salah juga bagi pok dia. Kerana hak benda dia tidak rasa. Kalau dia lawan apa betul dah sebab hak dia tak rasa. Maka pok-pok kita jangan salah ke pok dia. Sebab dia tak rasa. Kita nak ayat lagu mana? Nak kata gua mana? Biarlah demo nak kata sesak. Mungkin demo tak rasa kat kita nak kata gua mana. Supaya hangpa sebut saat ni lah. Kita klik kapung. Duduk atas kursi cikgu kita menyandar. Teringat kok cikgu kita. Weh, jamah kursi kita deh. Saya kita duduk atas kursi tu. Dia kata, apa mu jadi nampak pelik duduk atas kursi ni? Pelik dah nampak ni. Mu tak tahu perasaan aku. Aku nak kata lagu mana tak tahu. Nah. Aku duduk memang sedap kursi ni tapi nak kata lagu mana tak tahu. Maka benda perasaan saing kita hok tak pernah kenal cikgu kita tak tahu maka dia kata hamba tak ada apa dia pun. Betul lah alik demo. Hamba tak kata demo tipu. Betul juga alik dia. Kerana tahap dia secara tu. Bagi orang yang merasai maka dia ada rasa dia. Maka jangan saling mendustai. Hok ni kata hok ni salah, hok ni kata hok ni salah. Jangan juga. Masing-masing ada habuwe dia. Tuhan bui dah cemok tu sikit-sikit seorang. Maka ini iman ahlul khawas, orang istimewa. Dan ada kala imannya itu sebab syuhud akan tajalli Tuhan atas mata hatinya. Syuhud gapo dia pula. Syekh Daud ni mengajar ilmu tauhid kok mana tak biasa dengar lagu ni. Maksud syuhud adalah hati memandai kepada sesuatu benda. Hati memandai kepada suatu benda. Mata tengok juga, ni mata lendai dipanggil, mata lendai. Hak ni mata hati. Bukan duk sini mata hati sebenar, cuma kita sebut sebab mata hati, hati duk sini. Mata hati bukan duk sini. Nama kita tudung sini tak nampak mata hati. Dok juga. Lah ni kita nak test mata hati kita. Mata kita tak nampak rumah kita. Mata hati kita nampak. Tinggal nak koci celah pasu bunga. Nampak pasu bunga. Nampak. Anak koci nampak. Mata ni nampak, tak nampak. Sudah. Mata hati ni dia nampak benda-benda hak tak boleh nampak oleh mata lendai. Tu mata hati ni. Maka ada orang tengok dia, tengok setengok-tengok dia. Dia guna mata ni betul-betul. Ada orang dak, dia bukan tengok dia, tengok di sebalik dia. Siapa dia je buat dia ni? Siapa dia je buat alam ni? Ada manusia ini tengok alam, tengok setengok-tengok guna mata lendai ni, tengok nampak alam. Ada orang tengok di sebalik alam ini, siapa dia je buat. Maka dia nampak hak je buat pula. Kerana apa? Terang telajuk mata ni. Kadang-kadang orang buta boleh nampak Tuhan. Orang celak tak boleh nampak Tuhan. Sebab apa? Sebab dia guna mata ni. Mata ni tak boleh nak tengok lama. No, duk nampak depan mata ni lah.
Sebab tu orang arif billah dia kecek, oh ni Tuhan, ni Tuhan. Dah dia dapat mata hati, maka tersasu. Dia panggil tersasu, tubik mulut apa yang mata hati dia tengok. Dipanggil mata hati syuhud, dipanggil syuhud. Hatta mata hati duk lihat kepada hak sebalik dia. Maka akhir sekali tertubik. Oh Tuhan. Tuhan apa kita duk nampak dia? Sudah. Maka tersasu. Tersasu apa? Disebut apa yang mata hati dia lihat. Apa yang mata hati dia rasa. Apa yang mata hati dia dengar. Sudah. Maka orang yang ahli tengok dengan mata ni tak boleh nak terima lah. Tuhan kata. Selok gitu. Ada seorang tu pergi jumpa dengan dia kata ni Tuhan. Tok ayah biar betul. Jalan ni Tuhan. Sudah kata kita duk nampak tapuan. Kita duduk nampak bekas air. Betul sungguh. Jadi sama-sama betul. Betul ke mana? Demo betul lah demo tengok dengan mata lendai. Ambo tengok dengan mata ni, ambo nampak dia tu. Kadang-kadang tak nampak dogo ni. Terlalu terang mata ni sehingga mata ni tak guna lah mana tu. Sebab tu kadang-kadang popok dia kecek banyak tersasu. Tanya mari berat. Tak nampak apa dah. Bukan tak nampak, bukan benda ni jadi hancur depan dia. Dah. Tetap nampak lagu ni. Bukan kata, lepas tu boleh makan nasi tu. Reti pula air ikan hok mana so arif billah ke mana. Patut bahai belaka sambal lada kau apa dia. Muka tu hai belaka kau apa dia. Boleh kenal pula. Dia kenal ni. Nampak ni. Tapi nampak di sebalik dia. Ni orang-orang arif ni. Ni mata hati ni. Maka banyaklah orang-orang sufi, orang-orang arif billah kenal Tuhan dengan mata hati ni tersasu. Percakapan dia memberitahu benda yang ia rasa, bukan yang ia lihat. Maka ramailah fitnah-fitnah, banyaklah fitnah kepada ahli-ahli sufi kerana tersalah bercakap orang tu. Kita sedap kata, kecek lagu ni jangan buat mudah-mudah. Dak perasaan dia kita nak kata lagu mana? Cakap dia nak nipu, maka tertubik. Sebab tu apa dia jarang kecek dengan orang. Takut menjadi fitnah. Tengok dia kata, tajalli Tuhannya atas mata hatinya, maka jadi hapus padanya fana selalu. Habis dah lah. Fana. Apa maksud fana? Hilang pandangan hati kepada makhluk, nampak Tuhan. Bukan kata makhluk tu saja, diri dia tak nampak dah diri dia. Hak tu jadi fana tu. Fana ni bukan benda luar yang saja hancur di hati dia. Diri dia sendiri tu hancur dah. Maka dia tak rasa dia bangun, dia berjalan, dia kecek, dia makan, dia minum, dia gapo tak rasa habis dah. Pas duk makan, duduk minum tu bukan hamba dah tu. Dah hamba tak ada lah sudah. Tanya dia mana gak tuan tu? Tak ada. Tak ayah duk mana? Mana tak ayah duk mana? Tak jumpa cari dia sendiri pun tak cari jumpa cari diri dia. Apatah lagi makhluk hak luar daripada diri dia lagi-lagi. Hak tu perasaan orang-orang fana. Kita tak boleh nak tiru, kita tak boleh nak lipat, nak tipu tak boleh. Ni perasaan orang. Kita tak boleh nak tiru-tiru perkataan dia, jangan jadi kafir. Nama ke tu ayah tu tak apalah dia fana. Kita ni tak fana, kita kecek supaya dia jadi kafir boleh kita. Kerana apa? Menipu. Benda hak kita tak nampak, kita kata Tuhan juga. Menipu lah kitanya. Tetapi kalau orang hak betul-betul, tak ada masalah. Dia kata gana, maka jadi hapus padanya itu wujud yang lain. Wujud hak lain habis belaka. Maka Allah jua yang mawujud, tiada ada sertanya sesuatu. Maka pada masa hati, mata hati terang, tak nampak dah selain Allah Ta'ala. Hapus dah belaka. Hak nampak Tuhan sahaja. Bukan kita kata makhluk tu Tuhan dah. Kenapa ulama sufi, ulama orang fana tak kata makhluk tu Tuhan, Tuhan tu makhluk dak, dia tak kata lagu tu. Tetapi kerana terlalu terangnya mata hati dia, tertubik hak tu. Tak boleh nak kata lagu mana, tak boleh nak salah ke dia lah. Seperti yang disebut di dalam hadis. Orang-orang fana ni berdalil ke hadis juga.
lah nak suruh orang zahir dia. Sebenarnya tak payah guna dalil, tapi orang zahir ni dia nak juga nak dalil. Oh tak apalah ambil Quran nak dengar. Gapo dia dalam hadis kata, kana Allah wala syai'an ma'ahu wa huwa al-an kama kana alaihi kan. Ada kata lagu tu. Ataupun kama kana alaihi. Ni hadis. Apa maksud hadis? Nabi sendiri kecek gitu juga. Nabi sendiri iktiraf perasaan orang-orang lagu ni. Lagu mana Nabi kata? Adalah Allah maujud, ada. Dan tiada ada sertanya serta Allah itu sesuatu. Tuhan saja hak ada, hak lain tidak ada. Nabi kecek lagu mana ni lagu ni? Jaga-jaga Nabi witubik juga sepatus lidah. Nah, ayat-ayat Quran, ayat-ayat ilmu hakikat ada, hadis-hadis bab hakikat ada. Bahkan ada ulama karang satu kitab. Hangpa tak ingat dah. Tak silap hangpa Syekh Abdullah Siddiq Al-Umari. Dia karang satu kitab, dia hipung ayat Quran dan hadis-hadis hakikat. Ada orang kata, hakikat ni tak ada dalil, tak ada hujah. Ya kupuh nah. Satu kitab antaranya orang hangpa teringat hadis dalam Arba'in. Akhir hadis Arba'in cerita hadis 40 kan. Pok kita ke kenal hadis 40, hadis Imam Nawawi. Imam Nawawi sindir-sindir. Sebut juga sikit dalam kitab dia. Dia kata gapo hadis akhir kecek bab wali. Nah, apabila wali itu bersih, apabila dia buat benda-benda sunat, apabila Tuhan saya, maka katanya Tuhan aku jadi mata dia. Sudah. Aku jadi pendengar dia. Aku jadi tangan dia, aku jadi kaki dia. Pada masa tu wali tu di mana? Ilmu hakikat tu. Bukan ilmu hakikat ni ajaran sesak koseh kodeh, tak tahu hujah, tak tahu dalil, tak tahu gapo. Barang ni Nabi sendiri kecek. Tetapi kalau orang jenis ahli zahir, tu ahli zahir lagu tu. Tak sih terima. Ni hadis kata, Tuhan tu ada, tidak ada yang ada di samping Tuhan. Dan itu Allah Ta'ala tu sekarang lah ni pukul berapa lah ni? Pukul 9:39. Pukul 9:39 ni Tuhan lah ni. Seperti barang yang ada dulu juga. Yakni tak ada benda di samping dia, sekarang pun tak ada benda di samping dia. Ini ayat lagu tu. Lagu mana? Pahak berana belum benar ni. Nak kata lagu mana? Ayat Quran Tuhan kata, Tuhan supo. Dulu lah ni. Yang ni apa dia supo? Tak ada benda di samping dia. Dulu memang tidak ada. Tetapi apabila ada makhluk pun, tak ada benda di samping dia. Patut ada. Tuhan lah. Cerita dia. Cerita dia. Supolah gini. Kita duduk dalam rumah, kita duduk sorang dalam rumah. Kita sorang dalam rumah ni. Lepas pada kita sorang duduk dalam rumah, maka ada orang pun mari tengok, Allah, pakcik miskinnya lah susah. Tak ada kakah dapur, tak ada gapo. Orang pun beli kakah dapur. Beli kakah dapur, beli khosi, beli gapo. Lepas tu, orang pun mari ziarah. Dulu masa tak ada kakah dapur, siapa dia duduk dalam rumah? Pakcik tu sorang. Mari kakak dak mari pula ziarah. Pakcik duk berapa orang ni? Sorang. Tak. Nak kira lagu mana? Patu bagi dapur tu, bagi dapur. Pakcik duduk si rumah ni sorang ni orang. Gapo dia ceritanya? Cerita Tuhan berlaku. Ada bertambah ke tak bukan cerita Tuhan? Dulu cerita Tuhan duduk sorang. Lah ni cerita Tuhan duduk ramai-ramai. Gitu nah. Cerita dia. Kau ada cerita watak lain lagi selain daripada watak Tuhan. Maka ulama sufi kata lagu ni Nabi nak royak. Mu jangan dak rasa hero ke? Mu dak rasa mu ada. Mu ni koli ya. Gapo dia kamu cerita mu ni cerita tu rumah ni. Dia dulu duduk sorang, lah ni pun duduk sorang. Patu koli orang tak kecek pun buat koli. Koli ko dia. Kate ko dia lah. Tengok orang sufi kecek. Siapa dia? Ni Nabi sendiri royak lagu tu. Ni balah gaya gepang ni. Ada kumpulan tuduh hamba ajaran sesak batiniah dia kata ni. Muhaizat tu.
Selagi mana ada muhaizat, selagi itulah ajaran sesat batiniah tu ada. Ni kepala pengak dia je lah. Habisnya kata pokok kita. Ajaran sesat belaka. Nah, macam-macam. Biarlah demo nak kata gapo dia pun, ambo bukan ikut kepala ambo. Ambo ikut ilmu ulama saja. Ambo tak reti apa. Nah, demo mugo bijak pandai. Ambo ni mengaji boh pisau ya. Nah, tak reti apa. Tapi ambo ikut orang-orang dulu. Kata-kata orang-orang alim ulama. Bukan ilmu ambo. Ambo tak boleh pegang ilmu ambo. Takut sesat tak tahu. Nah. Ada dahulunya, atasnya. Ia kata apa? Ia kata apa? Dan iaitu Tuhan sekarang ni pukul 9.42 ni seperti barang ada dahulu atasnya. Sumpah dulu itu. Tak tambah, tak berapa dia. Kau ada tambah Tuhan. Cerita Tuhan. Tahu. Gapo dah? Gapo dah? Ceritamu tu ke ada. Nama ada lagu tu dah. Usah lari mengejar bayanganmu ni. Dia kata tak ada kecuali ceritamu belaka Tuhan. Ceritamu. Lo ni manusia apabila tak khabar ni, dia rasa dia watak utama pula. Kuali sudu nak jadi watak utama dalam rumah. Siapa dia cerita ni? Cerita Tuhan ni. Sebab tu tak bertambah pun, tak berkurang pun. Cerita dia. Hok bukan watak utama nak jadi watak utama jadi lagu ni. Duduk berdebat, duduk gapo dia jadi pening habis. Inilah sehingga ni kata Syekh Daud kata. Inilah yakni perasaan ahlul khawas ni. Akidah i'tiqad ahlul khawas ni. Sehingga pakat yang di atas martabat imam khawasul khawas. Ni martabat hok paling tinggi sekali. Hok ni lah martabat tauhid sejati dipanggil. Tauhid sejati. Ni betul-betul so Tuhan. Mengesahkan Tuhan. Betul-betul cerita dia. Dulu kita boleh nampak Tuhan lah ni serupa dengan hok dulu. Kalau nampak lah ni lagu lain dulu, lagu lain bertambah ke apa dia tak. Hak ni baru cerita so. Cerita so. Cerita apa? Cerita Tuhan. So cerita saja. Bukan tukar tajuk, tak ajib tukar tajuk pun. Cerita Tuhan. Hak ni lah martabat ahlul khawas. Maka orang perikat lagu ni gak. Tak tahulah perasaan dia dengan Tuhan. Dia makan, dia minum, dia berjalan, dia gapo. Ni nabi-nabi, wali-wali perasaan lagu ni. Kita tak pernah rasa. Sebab tu kita tak tahu alik-alik, alik jatuh, betul khabar, betul tak khabar. Tak khabar kita pun khabar juga. Macam-macam pun kita, macam-macam. Khabar pun tak khabar. Ada orang kata sedar tu tak sedar. Tak sedar tu sedar. Ingat tu tak ingat sebenarnya. Tak ingat tu ingat. Orang tua kata. Ingat tu tak ingatnya. Ingat gak Tuhan. Ingat tu tak ingat sebenarnya. Tak ingat tu ingat sebenarnya. Gapo dia kecek orang tua. Dia bahasa lagu tu. Sebab dia bisa telajuk. Dia yang ngaji bawah-bawah pisau, bawah rumah pun ngaji. Tak ngaji universiti, tak ambil PhD pun. Tapi orang tua bijak kecek. Kita duk rasa kita ingat Tuhan. Sebenarnya kita tak ingat lagu tu. Duk rasa kita lagi. Kita yang mengingati, kita yang taat, kita yang baik, kita. Welung, mu ingat kau, mu tak ingat lagu ni. Patut kau tak ingatnya. Tak ingat apa dah lah. Demo hok baik. Tak ingat ambo. Tu ingat sebenarnya. Dalil mari mana? Banyak lah. Dalam Quran ada, dalam hadis ada. Ambo malah panjang cerita lagu ni. Takut demo wak ngaceng. Kata-kata tok wali kita wak ngaceng pula. Kita wali. Tak ada perasaan lagu ni. Ambil kata-kata ulama, bubuh dalam internet, bubuh dalam status pula. Nampak macam wali kita. Padahal duduk nipu manusia. Nipu diri sendiri lah. Kita duduk nipu diri sendiri. Kita tahu kita tu tak betul. Kita duduk kata kita betul. Nipu pertama, nipu diri kita sendiri. Sebab tu orang wali tak kecek lah mana. Gizi ada dia kan. Tak apalah. Senyap. A pun dok. B pun dok. Yo pun dok. Tok pun dok. Dok belakang. Ya kecek lagu mana tak tahu.
Gosok kali senyap. Senyum. Makan nasi, minum air. Tak ada buah, tak ada perbincangan ilmiah langsung. Orang dok rasa pandai tu, orang tak pandai. Tak ayah nak jadi kaya. Tak ayah tak usah jadi kaya. Yang penting tu hai kaya. Oh, pelik pula kecil. Tak ayah pun hati kalau tu hai kaya. Yang penting tu hai kaya. Kalau tak ayah kaya, tak ingat tu hai lalu. Rasa kita kaya dah kan? Tak perlu tu hai. Yang penting tu hai kaya. Order tu hai kaya pun hati tak ayah. Boleh metok dengan dia. Muka dia kaya kan? Oh, boleh tak nak metok dengan dia. Muka dia kaya. Tengok pokok dia mikir. 360 darjah dengan kita mikir. Pas nak pahal lagu mana? Sipir naik basikal dengan sipir naik motor lagu lain tu. Pas wali dia mikir, sipir lagu lain. Tak serupa dengan kita. Sebab tu kita kecek dengan kecek gila, kecek. Orang kata nak suruh ingat Tuhan, nak suruh lupa dah pula. Ingat lupa ingat. Hak tu jadi kau pening dah bahasa. Pahalah orang yang pahal, tak pahalah orang yang tidak pahal. Mudah. Wali wakil sekali dia kecek, fahima man fahim, jahila man jahil. Tu dia. Pahalah orang yang Tuhan beri pahal, jahillah orang yang Tuhan beri jahil. Sudah kecek. Amo tak nak kecek dah sekat tu ya. Pandai-pandai sendirilah. Seperti firman Allah Ta'ala likullin darajatun mimma amilu. Artinya dan apa dia tu? Sabitlah bagi tiap-tiap seseorang beberapa pangkat daripada barang yang dikerjakan dia. Maka setiap perbuatan manusia ada pangkat dia. Dalam bab iman pun ada pangkat-pangkat dia. Ya, ada pangkat dia. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Telah mengangkat Allah akan mereka itu yang percaya daripada kamu. Pertama, martabat orang beriman. Iman ni ada martabat, peringkat yang lebih tinggi daripada orang tak beriman. Dan mereka yang didatangkan ilmu beberapa darjat. Orang ada ilmu lebih daripada orang beriman beberapa darjat. Ilmu gapoh lebih daripada iman? Ilmu khas lah. Satu darjat itu ada ulama kata tingkat dia 500 darjat. Satu darjat 500 tahun perjalanan. Kali sendirilah. Wallahu subhanahu wa ta'ala fauqa ma'rifatil arifin wa a'laman min wasfil wasifin wa la yuhituna bihi ilma. Tak boleh nak syarah panjang. Ni panjang. Ambo ngaji kitab Durusami ingat bahas sifat 20. Guano kitab ni bahas mulai. Temu rabu dah lah kena terik kupok kita dah lah. Nampak ilmu ni jangan duk sifat 20 saja. Bagus sifat 20. Lepas ni dia akan syarah lah bab sifat 20. Syekh Daud nak wi sikit ilmu-ilmu dia ni. Hak ni hak dia tulis. Hak dalam dada dia kita tak tahu Syekh Daud ni. Hak dalam otak dia hak dia mikir tu. Hak ni hak dia tulis. Kaedah dia benda hak kita tulis lebih sedikit daripada hak kita tahu. Tu kaedah dia. Berkali kalau Syekh Daud hidup lah ni pun dia pun kena tuduh batiniah juga berkali.